Okey, bertemu kembali dalam Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu seperti yang saya katakan tadi, ada lagi satu kerusi untuk kita teliti dalam blog ini. Kita nak melihat kepada Parlimen Paguh. Apa ceritanya? Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan cuba untuk mempertahankan kerusi yang dimenanginya, di mana tiga individu bertanding, Datuk Seri Razali Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Iskandar Shah Abdul Rahman mewakili Pakatan Harapan. Kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini pada PRU yang sebelumnya menang atas tiket Barisan Nasional dan kemudian di bawah tiket Pakatan Harapan pada PRU ke-14 dan kali ini di bawah tiket Perikatan Nasional. Bagaimana beliau cuba untuk mempertahankan, untuk memenangi hati pengundi di Paguh, bagaimana karakternya selaku Menteri Besar di negeri Johor sebelum ini. Datuk Seri Razali Ibrahim juga mewakili Barisan Nasional. Kita tidak boleh lupakan, kesampingkan bagaimana sosok ini, individu ini yang mungkin yang akan menarik undi, membawa karakter yang luar biasa kalau kita lihat di media sosial juga. Datuk Razali Ibrahim cukup aktif juga. Dan selain daripada itu, ini keputusan PRU 14 untuk kita teliti. Tan Sri Muhyiddin Yassin menang di bawah tiket Pakatan Harapan ketika PRU ke-14 dengan majoriti hampir 7,000 undi, menewaskan Ismail Mohamad dari Barisan Nasional 16,631 undi, manakala PAS diwakili Ahmad Naufal Mahfuz menang dengan ataupun menerima undi sebanyak 2,483 undi. Okey. Tetapi penting untuk kita teliti jumlah pengundi secara keseluruhan di Parlimen Paguh ini yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka kali ini adalah hampir 70,000 pengundi, 69,939 pengundi. Dengan umurnya, kalau kita lihat pecahan hampir sama seperti Aluk Gajah tadi, iaitu individu ataupun pengundi berusia 18 hingga 49, terutama 21 dan juga 30 hingga 39 tahun ini mendominasi jumlah kerusi ataupun jumlah undi pemilih berdaftar terbesar di Parlimen Paguh ini. Bagaimana kita nak meneliti berkenaan dengan kerusi ini? Apa impaknya? Bagaimana selepas ini? Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin mampu mempertahankan kemenangan yang dimenangi sebelum ini, sama ada kita melihat beliau menang di atas tiket Barisan Nasional mahupun di bawah tiket Pakatan Harapan pada PRU 14 dan Perikatan Nasional pada kali ini. Apa sentimennya? Kita akan mengaksi selepas ini. Dari kerusi Parlimen Aluk Gajah tadi, saya bawa anda ke kerusi Parlimen Paguh untuk kita teliti ataupun melihat bagaimana kemenangan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini pengundi berdaftar sekitar 51,512. Inilah data-datanya. 6,927 undi dengan peratusan keluar mengundi pada PRU 14 adalah sebanyak 82.84%. Anda boleh ke pru.astroawani.com untuk melihat data-data ini. Kita boleh melihat juga apa yang boleh kita jangkakan calon-calon yang akan bertanding. Baik, saya akan terus sahaja menganalisa dan juga memahami, melihat kepada kerusi Parlimen Paguh ini. Prof, kalau kita bercakap berkenaan dengan Paguh ini, individu yang saya bawakan tadi cukup besar namanya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Datuk Razali Ibrahim juga kita tak boleh lupakan. Ya. Okey. Pandangan Prof. Okey. Paguh ni agak menarik Ya. seperti mana yang Ashraf telah jelaskan pada PRU 14 Tan Sri Muhyiddin Yassin menang selesa Ya. dengan majoriti lebih 6,000 Ya, dekat 7,000. hampir 7,000, Hampir 6,927 Ya. to be exact. Namun begitu pada pilihan raya negeri Johor baru-baru ini, kita perhatikan sebelum ini Bukit Kepong dan Bukit Pasir di PRU 14 Bukit Kepong dimenangi oleh Dr. Sarudin Jamal, calon PKR, dan juga Bukit Pasir dimenangi oleh Kapten Bersara Najib Lip PAS. Tapi kali ini pada PRU Negeri Johor baru-baru ini kita perhatikan N07 Bukit Kepong dimenangi oleh Sarudin Jamal lagi, masih mengekalkan di bawah Perikatan Nasional iaitu Bersatu, dan N08 iaitu Bukit Pasir kembali kepada BN. Tidak lagi dengan PAS, kembali kepada BN. Dan di sini dalam Paguh ada dua don besar ini, ramai yang merasakan ada kekuatan yang setara. Bukit Pasir PN, Bukit Pasir BN, Bukit Kepong PN. Jadi di sini ada kuasa setara. Kalau ni lihat mungkin peluang Tan Sri Muhyiddin Yassin masih ada. Namun begitu, kalau kita perhatikan pecah undi ini sebenarnya banyak merugikan undi orang Melayu sebenarnya kalau kita perhatikan. Oleh kerana BN menang besar di pilihan raya negeri Johor dengan memperoleh 40 kerusi daripada 56 kerusi, maknanya lebih 2/3, kemungkinan besar
Paguh mungkin Razali Ibrahim boleh menawan Paguh kerana dia aspirasi orang muda. Dan orang Paguh juga masih lagi merasakan perlu menghukum bila mana lompat parti sebab Paguh suatu ketika dulu dikenali sebagai kubu kuat barisan tiba-tiba bila lompat ini ada yang merasa dendam itu masih lagi membara dan saya kira peluang besar kepada Razali Ibrahim untuk menang di Paguh. Tetapi bagaimana kita nak memahami karakter yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana beliau pernah menjadi menteri besar. Saya suka mengambil contoh, walaupun kita tak boleh nak samakan, contohlah macam Arau, Datuk Seri Syahidan pernah menjadi menteri besar. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga. Individu yang boleh dikatakan, orang cakap ada yang menyifatkan dinosaur dalam politik, orang lama dalam politik ini. Tetapi khidmat bakti itu, bagaimana kita nak memahami? Mungkin ada sentimen, bagus dia ni, dah lama dah kerja, waktu jadi MB dulu sekian dia buat untuk kita. Macam mana kita nak memahami sentimen itu untuk kali ini? Okey, kalau kita lihat dari segi karakter karakter kepimpinan dan karisma, Tan Sri Muhyiddin memang sentiasa dihormati dipandang tinggi kerana sumbangan dia besar sebagai MB kepada Johor dan juga pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Walaupun dalam tempoh yang singkat kita boleh lihat ada kenyamanan dalam pentadbiran di bawah Tan Sri Muhyiddin. Namun begitu, oleh kerana tidak ada majoriti jelas, sering bergolak, tak sabar nak tekan butang SD, nak tukar PM, dan inilah dalam sejarah Malaysia, dalam satu pilihan raya 3 PM bertukar dalam satu tahun yang sama. Penggalaan. Dan kita nampak di sini sifat Tan Sri Muhyiddin yang tenang orang dia. Orangnya tenang, orangnya boleh bersifat resilient dalam menghadapi COVID-19 dan dalam masa sama berdepan dengan konflik eksekutif tapi boleh mengurus dengan baik dan bersedia untuk melepaskan jawatan kalau itulah kemahuan sebenar ketika itu yang mahukan pergolakan besar untuk bertukar lagi PM kepada Ismail Sabri. Dari segi karakter beliau kita telah lihat ketokohan yang sangat baik, yang nampak tegar, nampak resilient, nampak boleh bertahan. Namun begitu persoalan lompat parti ini sangat terkesan saya kira kepada rata-rata orang Paguh. Kalau turun di Paguh, ramai yang rasa kecewa, ramai yang merasakan tidak patut dia bertukar parti. Namun begitu, itulah kenyataan masa kini. Kita telah lihat bersatu sebagai splinter, iaitu parti sepihan daripada UMNO, dan kemenangan besar BN di dalam pilihan raya negeri Johor dengan memperoleh 40 kerusi ini sebenarnya memberi ruang yang besar untuk kembali kepada BN kerana Johor mahukan satu pentadbiran negeri yang lebih stabil. Kita faham itu di peringkat negeri dalam pilihan raya negeri yang lalu nampak arus perubahan itu ada, dibawa arus perubahan itu. Bagaimana juga kalau kita nak meneliti berkenaan dengan kalau kita cakap kerusi Parlimen Paguh ini melihat kepada karakter sebagai contohlah waktu saya berbicara soal kerusi Tambun, ada yang menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar kalau kita tak undi dia tak dapat jadi PM. Kalau kita undi dia akan jadi PM di kerusi maksudnya kawasan kita akan ada PM mewakili kerusi kita. Di Paguh juga adakah akan mempunyai sentimen yang sama? Iaitu kalau menang PN, Tan Sri Muhyiddin menang di Paguh dan juga PN akan membentuk kerajaan, Tan Sri Muhyiddin kita akan ada PM di kerusi parlimen kita ini. Sentimen itu, Prof. Mungkin itu dari segi andaian untuk mereka yang ada literasi politik tahu pemilihan PM itu bukan secara langsung. Dalam demokrasi berperwakilan, rakyat pengundi memilih wakil mereka dan wakil ini akhirnya akan berada dalam kabinet, dalam parlimen dan dalam parlimen itu adanya lagi peraturan kalau menang kerusi pertama untuk jadi PM kena menang kawasan parlimen. Menang kawasan parlimen kena pastikan parti juga boleh menang secara majoriti. Daripada majoriti itu kembali kepada peraturan perlembagaan perkara 43/2/B yang menyatakan bahawa pemilihan kepada Perdana Menteri ini tertakluk kepada the one who can command the majority. YDA atau Yang di-Pertuan Agong akan memilih individu yang boleh memperolehi majoriti kepercayaan ke semua ahli dewan daripada 222 ahli dewan. Dari sini kita lihat bahawa pemilihan Perdana Menteri itu tidak straightforward. Dan semua kena jelas bahawa pengundi sebenarnya memilih
perwakilan. Bukan memilih secara direct Perdana Menteri. Mungkin ramai yang bertanya sama ada harapan Tan Sri Muhyiddin, Anwar Ibrahim, juga Datuk Seri Ismail Sabri, ada yang juga bertanya tentang Zahid Hamidi. Adakah keempat-empat ini mempunyai ruang yang setara untuk dipilih menjadi PM? Saya kata kembali kepada 3 proses yang asas tadi. Perwakilan, menang dulu kerusi di Parlimen, menang kerusi Parlimen, pastikan parti itu juga menang. Gabungan itu ada, memperoleh majoriti dan kemudian kembali kepada proses yang paling tepat, iaitu kepada perlembagaan. Bagaimana YDA memilih PM. It's not straightforward. Dan maka itu kita kena jelas di situ. Semua inginkan yang wakil itu menang menjadi PM. Kalau di Sungai Buloh, semua mahukan KJ mungkin mahukan KJ menang, dan mungkin juga cita-cita menjadi PM juga menjadi satu realisasi. Namun begitu kita ada proses dan peraturan, dan saya harap pengundi di luar sana jelas tujuan kita dan hak kita perlu dilaksanakan adalah untuk mengundi, dan kita tahu kita menggunakan kuasa ini untuk memastikan mereka yang mewakili kawasan yang telah pun kita buang undi tersebut bisa membawa satu kelestarian dan progresif kepada kemajuan. Okey. Dan juga kestabilan saya kira. Kestabilan sangat penting. Banyak-banyak perkara akan hadir, akan masuk apabila wujud kestabilan itu. Dan sudah tentu banyak sebenarnya kita nak bincangkan, tapi masa sedikit mencemburui kita. Saya tambah sikit lagi. Boleh. Ada kalau tengok kepada persoalan kebanyakan penganalisis, bila melihat persoalan pilihan raya sangat tertakluk kepada pemikiran demografi. Demografi, bagaimana populasi, zon dan juga urban, rural, bandar, luar bandar. Tapi ramai yang tidak memikirkan, tidak keluar daripada persoalan majoriti populasi Melayu, tapi persoalan majoriti ekonomi yang dipegang oleh kaum bukan Melayu, dan bagaimana taikun-taikun Cina ini menaja parti, membiayai dari segi keuangan perjalanan parti dan proses pilihan raya. Dan di sini tak ada lagi yang mampu untuk mengulas dengan baik tentang pengaruh ekonomi dan politik, pengaruh penaja-penaja luar ini yang sebenarnya membantu perjalanan pilihan raya dan juga parti. Mungkin kita boleh bincangkan aspek ini. Majoriti populasi dan majoriti ekonomi yang sebenarnya ada 2 perbezaan yang besar untuk kita kupas. Dan bagaimana persoalan race base itu masih lagi seolah-olah tidak boleh diketepikan. Tak boleh ketepikan kan. Betul. Panjang sebenarnya, boleh kita cadangkan pasca pilihan raya nanti kita lihat bagaimana ketika ini pun kita nampak ada jadual dah, parti ini spend berapa banyak dah ada dah sebenarnya. Okey, banyak lagi yang kita akan bincangkan dan beberapa lagi siri Malaysia Memilih akan kami bawakan. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.